Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kerana Allah Taala masih lagi memberi kesempatan untuk kita pada hari ini. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan anda sedikit sebanyak tentang apa yang saya fikir baik untuk dikongsikan pada anda. Jadi hari ini saya bersyukur pada Allah tentang kenikmatan ini. Kalau kita nak tulis dan nak hitung, para ulama mengatakan bahawasanya tidak akan terhitung oleh kita. Kalau kita nak kumpul seluruh air lautan menjadikan dakwah kita dan segala pokok kayu sebagai pena, nescaya kering dah segala air laut itu pun belum habis kita menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini sahabat semua, nikmat yang paling besar bagi kita yang Allah beri ialah nikmat kerana kita beragama Islam dan mempunyai kalimah iman La ilaha illallah. Jadi hari ini kita menjadi orang yang beriman ataupun kita panggil believer. Maksudnya itu adalah anugerah yang Allah beri yang tidak terhingga. Jadi hari ini kita patut bersyukur sangat-sangat kerana kita menjadi orang yang beriman. Dan insya-Allah kita akan dianugerahkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi tugas kita untuk mengajak sekalian manusia supaya sama-sama mempunyai kalimah iman La ilaha illallah sebagaimana yang kita miliki hari ini. Dan semoga Allah menjaga kalimah ini dan kekal dalam hati kita, dalam diri kita, insya-Allah. Jadi saya teringat pada ayat Al-Quran pada surah ketiga, iaitu surah Al-Imran yang ketiga, ayat yang ke-110 yang berbunyi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang bermaksudnya lebih kurang kamu semua adalah sebaik-baik umat. Kita umat Muhammad ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Jadi Allah Ta'ala membuat satu perjanjian pada kita bahawasanya kita adalah sebaik-baik umat berbanding umat-umat sebelum ini. Umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Jadi untuk menjadi kita ni adalah sebaik-baik umat, kita kena ada dua kondisi, iaitu kita ni dikeluarkan untuk dilahirkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi mengikut tafsir ulama mengatakan kalau kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran atau mengajak kepada kebaikan, maka kita tidak termasuk dalam perjanjian Allah, iaitu sebaik-baik umat. Jadi kita ni dilahirkan bukan seperti umat yang sebelum ini, iaitu umatan abid, iaitu umat untuk beribadat. Tetapi kita adalah umatan da'i, umat untuk menyebar dakwah ataupun berdakwah.
Jadi tugas dakwah ini adalah tugas bagi semua kita, bukan hanya tugas tertentu pada seseorang seperti ustaz, pak imam dan sebagainya. Tugas dakwah adalah tugas untuk semua. Jadi saya nak menyeru pada anda semua supaya kita sama-sama berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai da'i ila Allah, iaitu mengajak manusia kepada kalimah Allah Ta'ala. Dakwah yang terbaik ialah menyeru manusia daripada kefasikan kepada Allah, mengajak manusia supaya tidak melakukan perkara-perkara syirik kepada Allah. Itu adalah yang paling afdal sekali. Jadi ada satu lagi surah dalam Al-Quran, iaitu surah Fussilat. Surah yang ke-41 ayat yang ke-33 yang berbunyi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan faqala innani minal muslimin. Yang bermaksudnya, tidak ada perkataan yang lebih baik selain daripada perkataan mengajak manusia kepada Allah SWT. Jadi maksudnya perkataan yang terbaik daripada, tidak ada selain daripada kita mengajak orang kepada Allah SWT. Itu adalah ayat yang menyeru kepada kita berdakwah kepada Allah SWT. Jadi hari ini daripada dua ayat ini maka memberi inspirasi kepada saya untuk melibatkan diri dalam bidang mengajak orang kepada agama Islam, ataupun dengan kata lain berdakwah. Hari ini tuan-tuan, sahabat semua, ramai orang tersalah faham tentang dakwah. Mereka kata saya tidak ada ilmu, saya tak pandai. Dakwah ini hanya untuk orang-orang yang beragama saja, untuk ustaz saja, untuk doktor dan pak imam di universiti dan sebagainya. Sebenarnya dakwah ini adalah tugas semua orang. Semua individu wajib menjalankan dakwah. Jadi Nabi kata sampailah ilmu walaupun satu ayat. Jadi maksudnya tak semestinya kita tahu semua benda, tak semestinya kita mempunyai ilmu yang tinggi dan sebagainya. Sekadar apa yang kita tahu, kita sampaikan. Jadi hari ini kita sendiri ni tak tahulah berapa banyak yang anda tahu kan. Jadi kalau nak cerita tentang dakwah ini, zaman dulu para Nabi, para Rasul dan sebagainya, Nabi Muhammad mula-mula menerima dakwah, menerima tauliah sebagai Nabi pada umur 40 tahun. Jadi pada umur 40 tahun apabila terima perintah berdakwah, maka Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwah. Pada masa itu beliau hanya terima ayat Iqra' saja, iaitu hanya beberapa ayat saja. Kemudian orang lelaki pertama yang Nabi Muhammad dakwah kepada Islam, yang menerima Islam, ialah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi berkata, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, nescaya engkau akan selamat. Jadi Sayyidina Abu Bakar terus menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang beliau lakukan, beliau bertanya kepada Rasulullah, sekarang apa yang perlu aku buat? Maka Rasulullah berkata, engkau buatlah sebagaimana yang aku buat. Maka akhirnya dalam ilmu yang tak banyak, hanya satu patah perkataan atau dua saja, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan engkau atau Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Maka
Dengan berbekalkan dua ayat ini, Saidina Abu Bakar terus pergi mengajak orang. Mengikut riwayat para ulama, pada hari pertama Saidina Abu Bakar telah mengajak orang kepada Islam lebih kurang 12 orang. Bayangkan, beliau tidak ada ilmu apa-apa pun, tapi beliau telah mengajak orang 12 orang pada hari pertama. Jadi itulah menunjukkan excitednya beliau, semangat yang berkobar-kobar. Wanita yang pertama yang menerima Islam ialah Khadijatul Kubra, iaitu isteri Nabi SAW. Jadi perempuan yang pertama ialah Khadijah, manakala lelaki pertama ialah Sayyidina Umar. Jadi apabila Nabi Muhammad berdakwah dari semasa ke semasa, ramailah tentangan terhadap orang Quraisy dan sebagainya, sehingga beliau dihina, dicaci dan sebagainya, sehingga masyarakat Mekah memanggil beliau, menggelar beliau sebagai orang gila. Jadi begitulah sejarah, begitu panjang tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini saya nak imbas kembali bagaimana Islam sampai kepada kita dengan susah payah mereka yang dahulu, dengan air mata, dengan hina caci para sahabat, sehingga hari ini kita boleh menerima Islam. Jadi kalau kita tidak meneruskan usaha dakwah, maka suatu hari Islam juga akan tidak ada, akan hilang. Jadi saya pada bulan April 2020 genaplah umur saya 50 tahun. Jadi hari ini saya begitu menyesallah, kata umur sepanjang 50 tahun saya tidak pernah bantu untuk mengusahakan, untuk tolong agama Islam dengan menjalankan dakwah. Maka kira-kira 2 tahun lepas, apabila saya kena sakit stroke, menjadikan suara saya tak selancar seperti sebelum ini, dan anggota badan saya tak boleh angkat, tangan tak boleh angkat, dan kaki pun tak boleh berjalan dengan seperti orang biasa. Jadi maka daripada situ saya rasa menyesal. Kenapa? Kerana tidak mengguna masa yang baik, yang sihat itu untuk mengajarkan dakwah pada Allah. Saya tidak menggunakan nikmat suara yang boleh bercakap dengan baik untuk menjalankan usaha dakwah. Apabila setelah 2 tahun sampai peringkat maksimum, iaitu saya tak boleh bercakap dan tak boleh makan, tapi akhirnya alhamdulillah semakin boleh, jadilah seperti yang anda dengar hari ini. Maka daripada situ baru saya mula sedar untuk menjalankan usaha dakwah, dan insya-Allah saya akan cuba yang terbaik. Jadi saya insya-Allah saya akan cuba yang terbaik. Jadi saya setakat ini dulu video pada kali ini. InsyaAllah saya akan buat video yang berikutnya. Saya rasa terharu, tak boleh nak bercakap. InsyaAllah bertemu lagi pada video yang berikutnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.